makin dekat pada kita, makin di situlah kalau kita kata dari segi sudut hukumnya dia adalah satu kedudukan yang kita kata lagi besar, yang sebelah lagi besar haknya terhadap kita, yang jauh sikit kurang sikit. Jadi bila kita dah sebutkan tentang hak-hak jiran ni, kita dah bincangkan daripada perbincangan yang lalu. Boleh scroll video-video yang lama, yang mananya kalau kita kata kalau dia susah kita bantu dia. Lepas tu yang paling besar hak yang duduk sebelah kita ni tuan-tuan, hak keamanan dan hak keharmonian. Maksudnya yang duduk sebelah kita ni lebih berhak untuk dapatkan keamanan berbanding yang jauh, sebab yang sebelah ni duduk sebelah kita. So kita bila duduk sebelah dengan jiran kita ni, kita jangan buat bising, kita jangan buat hiruk pikuk dan sebagainya, ya, tak mengganggu jiran sebelah, tidak ambil hak dia, tidak musnahkan harta dia. Itu dari segi sudut kedudukan. Tak ambil parking dia. Ini kalau kita lihat parking ni pun isu jugalah. Isu, ada orang bergaduh. Yang pernah saya tengok dekat internet tu tuan-tuan, dia punya bergaduh macam mana. Dia punya bergaduh tu, dia parking depan rumah member tu, depan gate tu, bukan depan yang seberang tu, tanah kosong tu kan biasa orang parking tepi jalan tu kan. Yang tu pun ada juga bergaduh tuan-tuan. Tapi member tu dia parking betul-betul parking. So member balik kerja tak boleh nak masuk dalam porch tu. Ini lagi gila. Tapi kalau parking depan rumah yang ada tanah kosong tu, itu pun ada juga bergaduh. Tapi bagi saya yang depan rumah tu nak bergaduh apa, nak gaduh bukan tanah kita, itu tanah Majlis Perbandaran. Betul tak? Tapi kebiasaan dah, kalau menjadi adat masyarakat kita, memang tanah depan tu dah jadi adat kita lah. Yang bertentangan tu biasanya diguna pakai oleh mereka yang duduk di depan rumah tu. Dan nak kalau duduk dekat Kuala Lumpur ni tuan-tuan, kereta bukan satu, biasa dua ataupun tiga. Suami isteri bekerja, dibuatnya sekali anak duduk situ, ada 3 kereta. Ada 2 anak bekerja, dua-dua. Sekarang ni bukan anak bekerja, anak masuk universiti pun berkereta juga. Jadi restriction pada parking tu, itu memang masalah, ya. Jadi kita jaga jugalah, walaupun tanah depan rumah kita tu bukan tanah kita, tanah Majlis Perbandaran ataupun di BKL dan seumpamanya, tetapi secara uruf, secara kebiasaan, itu adalah tempat parking orang yang berada di hadapannya. Maka layaknya sebaiknya kita hormat. Serupa jugalah kan, kalau kita beli rumah depan tanah kosong, adalah muat 1-2 kereta, kebiasaannya memang tempat orang yang berada bertentangan daripada tanah itu, itulah tempat dia letak kereta. Cuma saya tak berapa setujulah sebahagian tempat dia buat porch, dia letak atap, letak ni macam tanah dia pula. Kalau ikut undang-undang salah tu kan, salah. Dia siap letak tu, letak ni, letak simen, letak tu. Itu kalau ikutkan dari segi sudut undang-undang, boleh pihak perbandaran dia boleh pecahkan lah, dia boleh cabut atap tu, dia boleh cabut dinding, tiang dan seumpamanya, ya. Baik. Jadi antara hak-hak jiran tu banyaklah. Bagi salam, tegur, ya. Maksudnya kalau dia susah kita tolong, tidak mengganggunya dan seumpamanya. Jadi bila sebut tegur ni, senyum pun dia juga, tak kira lah. Hatta jiran yang 10 pintu pun kita nampak bagi salam, Assalamualaikum, kan. Jangan pula kalau nampak jiran yang 10 pintu tu tak senyum. Kenapa tak senyum? Awak bukan jiran saya, bukan sebelah saya, yang sebelah saya pun jiran, baru saya senyum. Tak boleh macam tu. Selagi mana satu kampung kan, bagi salam dan jawab salam dan seumpamanya, ya. Jadi ini tuan-tuan apa-apa dirahmati Allah, ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau senyap. Maksud iman pada Allah dan hari akhirat dalam hadis ni iman yang sempurna. Kalau dia beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat dengan keimanan yang sempurna, pasti dia akan bercakap benda yang baik-baik ataupun senyap saja. Dia tak akan cakap benda-benda buruk. Dan Nabi sanggut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Sesiapa yang beriman pada Allah dengan iman yang sempurna, yang tinggi imannya, dan beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dalam hadis lain yang mana Nabi SAW sebut, Allah murka kepada orang yang mana jirannya tidak selamat daripada kesusahannya ataupun gangguannya. Allah tak suka, Allah melaknat pada orang yang menyebabkan jiran-jiran terganggu dengan kepayahan ataupun gangguan yang dicetus olehnya, tuan-tuan. Yang mana jirannya la ya'manhu jaruhu bawa'iqahu. Jiran tidak teraman dengan gangguannya. Lepas tu jenis buang sampah sampai kotor. Ini jadi isu juga di peringkat bandar lah, tuan-tuan, yang pelihara kucing dekat luar ni. Kalau dalam rumah tak ada masalah lah. Yang pelihara kucing kat luar ni sampai dia buang najis dekat depan rumah. Ada sampai dekat internet saya tengok tu, kucing jiran sebelah dia buang air dalam kasut jiran sebelah tu. Dia nampak lubang cantik je kasut tu, kasut kelak, memberak dulu tu. Ini line clear ni. Binatang bukan tahu benda pun, mengamuk bergaduh, tuan-tuan. Ini kena elakkanlah, tuan-tuan. Kalau nak pelihara kucing, ada dua cara. Sama ada dalam rumah. Kalau dalam rumah, sangat-sangat risiko. Nanti bila dia datang selalu makan dekat rumah kita, lepas tu dia melepas. Ada orang dia simpan kucing kat luar, tapi dia bijak lah, tapi dia sediakan tempat poti lah, tempat tak buang najis kan. Dia kena belilah. Nak simpan kat luar boleh, tapi sediakan tempat untuk kucing tu. Bila dia nak melepas, dia buang kat situ, bukan dekat tempat jiran. Itu bagus. Kena invest sikit lah, kan? Jadi apabila jiran terganggu dengan najis kucing jirannya, maka dibuat laporan dekat Majlis Perbandaran. Tangkap. Lepas tu tak tahu dia buat apa, wallahu alam, kita tak tahulah, kan. Jadi ini bukan jenis kita kata menzalimi kucing, tidak. Ada orang dia tak boleh. Macam kita ni mungkin suka kucing, ada orang tak boleh kucing, alergik, ada orang takut kucing. Betul, dia takut kucing ni macam gayat lah, tuan-tuan. Ada orang dia tak gayat, dia okey, tapi sebahagiannya rasa gayat. Kucing juga ada orang kata takut kucing, macam lipas lah, kan. Lipas ada tak takut. Kalau saya tak takut lipas, saya tangkap lipas, saya buang, bunuh dan sebagainya. Tapi ada orang dia badan masuk gym dahsyat, tapi nampak lipas dia berlari mencecek, badan dia besar, sadar badan, nampak lipas tu punya lari. Baik tak yang masuk gym. Tapi macam mana memang dah takut, kan, dia punya macam tu. Sama juga. Jadi kadang-kadang orang buat aduan, dia kata kucing berak depan rumah dia, tolong tangkap, kena tangkap. Nanti kita marah, ni zalimi kucing. Ini bukan menzalimi kucing, terganggu. Jadi gunakan sebaik mungkin supaya kita tidak mengganggu jiran kita. Kalau nak bela kucing dekat luar, pastikan ada tempat dia nak buang air dia. Kucing ni kalau kita sediakan pasir dia, memang ada dekat, ialah teknologi sekarang ni, kan, dia buat bahan pasir tu bukan bahan pasir yang macam kita kutip tepi sungai tu, tidak. Pasir ni dia ada attract kucing. Kucing akan bawa pasir tu, akan menarik minat dia untuk buang air kat situ. Tapi tak apa, kena bersih. Kalau itulah, bila you dah invest untuk bela kucing, you kena korban usaha untuk buang najis tu dan sebagainya. Betul tak? Kalau tak ada, tak payah bela kucing. Betul? Jadi untuk kita elakkan supaya tidak terganggu dengan gangguan yang boleh menyebabkan jiran-jiran kita terganggu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, kita masuk babun fi sya'ni haqqil muslim. Bab yang menyatakan tentang hak muslim. Saya tertinggal sedikit tajuk dia, hak muslim. Bab mengenai hak muslim.
hadis yang ke-20 kita masuk pada hari ini. Hadis ke-20 cerita tentang hak muslim, iaitu tentang fardu ain, juga cerita tentang kewajipan kita terhadap saudara-saudara seislam kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna lil muslimi ala akhihi ست خصال واجبة إذا ترك منها شيئا ترك حقا واجبا عليه وإذا دعاه أن يجيبه وإذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يحضره وإذا لقيه أن يسلم عليه وإذا استنصحه نصحه وإذا عطس أن يشمته. رواه البخاري في الأدب المفرد. Baik, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim memiliki hak yang wajib ke atas saudaranya yang lain. Jika dia meninggalkan salah satunya, maka dia telah meninggalkan sesuatu hak yang wajib pada dirinya. Ini hak yang perlu kita tunaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wajib di sini bukan wajib aini, bukan wajib kalau kita buat dapat pahala tinggal berdosa. Wajib di sini maksudnya sunat muakkad. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ada hadis Nabi kata mandi hari Jumaat ni hakun wajibun. Mandi solat Jumaat ni satu yang hak yang wajib ke atas orang muslim untuk hambanya. Jadi di sini ulama mentakwilkan wajib mandi Jumaat ni bukan wajib, maksudnya sunat muakkad, dia hampir-hampir kepada wajib. Kalau kita tinggalkan hukumnya makruh. Kalau mandi salat Jumaat ni berat, dia akan membebankan kita, tak semua orang mampu, terutama pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ulama mentakwilkan hadis ni, iaitu mandi Jumaat itu bukan perkara yang wajib, sedangkan lafaz itu sebut wajib. Sebab ada hadis lain yang pernah kita bincangkan sebelum ini, Ibnu Abbas ni cakap mandi wajib ini, mandi Jumaat ini bukan wajib, siapa nak buat, buat, tak nak buat tak apa. Ada hadis panjang kan, dia cerita bagaimana bermulanya Nabi memerintahkan para sahabat untuk mandi pada hari Jumaat, sebab masing-masing datang hari Jumaat dalam keadaan berpeluh, baru balik kerja dekat kebun. Sampai aroma tu sampai ke hidung Nabi SAW, aroma bau yang tak enak lah. Jadi hakun wajibun di sini maksudnya bukan wajib tapi sunat muakkad. Apakah dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Jika dia mengundang ke majlis, hendaklah dia menyahutnya. Ini majlis ini adalah majlis kahwin. Datang ke majlis kahwin, ini di sini 4 mazhab bersepakat. Kalau seseorang itu diundang untuk menghadiri majlis kahwin, maka dia wajib datang, kecuali atas keuzuran-keuzuran tertentu, contoh sakit, tak sihat, ataupun jarak terlalu jauh. Jadi majlis kahwin wajib. Kalau kenduri, tahlil ke baca doa selamat, hukumnya sunat. Kalau tak datang makruh. Tapi kalau majlis kahwin, kalau kita tak datang tanpa keuzuran, haram, berdosa tuan-tuan. Sebab ini 4 mazhab cakap, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Nabi kata, sesiapa yang dijemput ke kenduri kahwin, makalah hendaklah dia sahut, maksudnya datang dan hadir. Fa in kana sha'iman falyusalli, hatta kalau dia puasa sekalipun kena datang. Kalau dia berpuasa, tak makan pun tak apa, cukup dia mendoakan pengantin ataupun tuan rumah. Nabi kata tak boleh. Nabi kata saya tak boleh datang, saya puasa. Nabi kata tak datang, fal yujib, dia berpuasa, doakan dia, tak payah makan. Wa in kana muftiran falyat'am, kalau dia tak berpuasa, makanlah. Dia kata, Tuan Haji, minggu depan bulan depan anak saya kahwin, datang saya puas dia, kebetulan bulan Rejab ke bulan Syakban dipuasa kan,
kata, oh tapi nasi mandi kambing, rugi ya puasa ni. Ya, rugi puasa, makan lah kan, tapi nak puasa tak ada masalah ya. Baik, dalam hadis lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ajibu hadhi da'wah idza du'itum laha. Nabi kata, hendaklah kamu menyahut jemputan kenduri kahwin apabila kamu dipanggil. Ya. Jadi apakah keuzuran yang seseorang itu tak wajib datang majlis kahwin? Iaitu keuzuran seperti sakit, ya, ataupun ahli keluarga sakit yang tak ada siapa nak jaga. Itu contoh ya. Kejauhan, contoh yang kahwin tu kat Kedah, kita dekat Kuala Lumpur. Kalau datang tu sunat sebab jauh beban ni, lebih 2 marhalah, bermarhalah-marhalah, kan senang ya. Ataupun luar daripada kawasan je kita tak mampu nak datang. Baik, ketiga yang seterusnya, keuzuran untuk tidak datang ke majlis perkahwinan, iaitu apabila majlis itu dicemari dengan maksiat. Ya, maksiat, joget lambah zaman dulu, sekarang dah tak ada lah kan ya. Tapi sekarang adalah sikit-sikit. Dia berkaraoke tu, perempuan duk menyanyi, beduk berduit tu, itu maksiat tu. Pasang lagu cukup lah. Ini kalau nak nyanyi pun laki je lah, ini duk perempuan menyanyi melalak, ya tak? Jadi tak boleh perempuan nak nyanyi suara lembut-lembut tu, suara manja-manja ni, tak boleh, haram. Kalau baca Al-Quran lain lah, musabaqah tu lain lah kan. Ini nyanyi-nyanyi masih Tina Liza. Jadi kalau dia tak nak datang, jangan marah lah. Kalau tahu rumah dia buat majlis perkahwinan, okey ada karaoke, siapa nak nyanyi, okey nyanyi, ada. Kalau macam tu saya tegur lah, Tuan Haji tak payahlah buat karaoke ni, tak payahlah nyanyi, pasang lagu nasyid ke, pasang lagu orang kahwin ke, selamat pengantin baru, cukup lah. Ni bila kita buka karaoke, kita membuka pintu mafsadah, pintu keburukan. Yang menyanyi itu berlambak, yang nak nyanyi itu berebut. Dekat internet tu banyak nenek budak pun nak menyanyi juga. Buat apa? Bukanlah kita nak kutuk orang tua, tak ada, kita bahkan tua juga nanti tuan-tuan ya. Kalau ada maksiat, joget ke apa ke, benda-benda yang maksiat lah, maka kita boleh tak datang, bahkan lebih baik tak datang tuan-tuan. So kalau nak orang datang ke majlis kita, jangan sampai orang boikot majlis kita. Itu kedua. Dan seterusnya, keuzuran untuk kita tidak datang ke majlis perkahwinan apabila majlis perkahwinan itu khusus untuk orang kaya dan menyisihkan orang-orang miskin. Jadi kalau kita kata dia khusus ataupun dia nak jemput orang kaya saja, orang miskin tak boleh datang. Sebab ada hadis Nabi SAW sebut, syarrut ta'am ta'amul walimah yamna'uha man ya'tihi. Nabi kata sebaik-baik makanan iaitu makanan kenduri kahwin yang menghalang orang lain untuk datang, iaitu menghalang fakir miskin untuk datang. Itu seburuk-buruk makanan. Nabi kata jangan makan, tak payah datang. Nabi kata ya, wa yud'a ilaiha may ya'baha. Nabi kata sebaik-baik makanan juga apabila dia jemput dia tak nak datang. Pasal apa? Makanan dekat kenduri kahwin tu tak capai standard saya, makanan low class, B40 punya makanan, saya T20. Saya makan kat rumah lah, saya tak nak pergi majlis. Nabi kata kamu tak nak makan dekat majlis kenduri itu sebab kamu nak makan makanan kat rumah, makanan kamu lebih sedap, sana tak sedap. Makanan yang kamu makan dekat rumah itulah seburuk-buruk makanan. Bukan haram ya, bukan haram, tapi seburuk-buruk makanan. Itu kejian terhadap orang kaya lah, orang kaya yang sombong dan seumpamanya ya. Jadi apabila seseorang itu dia hadkan kehadiran, dia tengok keadaan, bukan semua ya. Ada orang dia hadkan kehadiran sebab bajet. Kadang orang dibuka semua sekali, duit banyak kan, satu kepala dia boleh, yalah, majlis kenduri kahwin ni bukan mudah sekarang ni. Catering ni satu kepala RM15, RM20, nak jemput 500 pun kita gauk kepala tuan-tuan. Yang tak banyak duit lah, yang makan gaji macam saya ni ya, gaji tak besar ni
Tapi kalau dulu tu macam kita kat kampung, bajet tak besar mana, sebab yang rewang ni orang kampung. Orang kampung buat, dia lah basuh pinggan, dia lah masak, kita cuma beli modal saja. Yang masak tu orang kampung, jadi belanja tak besar sangat. Tapi sekarang ni semua 100% kepada caterer. Kita datang bawa badan saja tuan-tuan, dia bawa dengan pinggan-pinggan sekali. Jadi kos dia mahal lah. Jadi orang dia hadkan, okey, jemputan saya 500 saja, tak ada bajet. Ini tak apa. Tapi macam mana kita nak tahu kalau jemputan tu khusus untuk orang kaya saja? Kita dapat tahu melalui sikap tuan punya majlis. Dia memang orang yang sombong, tak suka orang miskin, dia hina orang miskin. Tapi benda ni jarang berlaku lah tuan-tuan, jarang berlaku. Dia biasa yang memang kita kenali tuan majlis itu memang orang yang sombong, suka menghina orang miskin. Orang macam ni kalau kita tak datang majlis perkahwinan pun tak apa, sebab sifat dia memang menghina orang miskin dan tak suka bagi orang miskin makan. Ya. Dan Nabi SAW, Nabi kata seburuk-buruk makanan adalah orang yang tak nak hadir sebab nak makan kat rumah dia. Dia tak nak datang sebab apa, makanan kat rumah aku lagi sedap. Dan Nabi kata, wa man lam yujibid da'wata, sesiapa yang tidak menyahut jemputan itu, faqad asallaha wa rasulahu, maka dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Hadis inilah menjadi tunjang kepada 4 mazhab menyatakan kenduri kahwin wajib hadir, kecuali ada list down yang kita sebutkan tadi, keuzuran-keuzuran yang disebutkan tadi tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa isu lain yang ditambah oleh para ulama, yang mana kalau kita lihat, sebab majlis perkahwinan kita sekarang ni dia redundant banyak. Ada majlis kahwin tu sampai 1 hari 3-4, kita tak mampu nak datang semua sekali. Kalau cara macam ni tuan-tuan, macam mana kalau kita ada wakil, wajib hantar wakil, anak ke, bagi 2 kadang-kadang. Macam saya kalau ada 2 ni, saya minta isteri saya pergi sana, saya pergi sini. Contohlah kan, kalau ada adik-beradik ke saudara, wakilkan. Itu satu. Tapi kalau mana kita tak mampu hantar wakil, kita pilih yang mana lebih prioriti. Contoh yang jemput perkahwinan tu sanak saudara, adik-beradik, sepupu, yang satu lagi kawan, maka mana lebih utama? Yang ada pertalian darah. Kita tak mampu datang dua-dua ni sebab mungkin jarak, kos dan sebagainya, masa dan sebagainya. Satu yang jemput sanak saudara yang ada pertalian darah dengan kita, satu lagi yang tidak ada pertalian darah tapi dia saudara se-Islam kita. Nak datang dua-dua tak boleh. Mana satu kita nak pilih? Maka di sini al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dari segi sudut keturunan ataupun ada pertalian darah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya, hadis yang Nabi kata jika dia sakit hendaklah dia menziarahinya. Ya. Ziarah ni pun hukumnya sunat muakkad. Ya, sunat muakkad. Tapi ulama kata boleh jadi wajib. Wajib ziarah kalau orang sakit, kalau dia memerlukan bantuan kita. Macam contoh dekat rumah dia tak ada siapa nak jaga, tak ada siapa nak bawa dia pergi tandas, tak ada siapa nak bagi dia makan, kita jiran dia ataupun kawan dia yang hanya mampu untuk bantu dia, kalau dia betul-betul memerlukan bantuan, kalau tak ada siapa bantu boleh menyebabkan dia mati atau bertambah sakit, itu ziarah jadi wajib. Tapi kalau kat rumah ada anak, ada isteri yang boleh bantu dia, di sini ziarahnya adalah sunnat muakkad. Ya. Jadi Nabi SAW sebut, Nabi kata innal muslima idza da'ada akhahul muslima lam yazal fi khirfatil jannati hatta yarji'. Nabi kata seseorang muslim yang menziarahi saudaranya yang sakit, maka dia berada dalam keadaan memetik pahala-pahala daripada syurga sehinggalah dia balik. Ya. Kalau diziarah saudara dia, katakanlah dia duduk situ setengah jam, borak-borak, selama setengah jam tu pahala turun, dia petik pahala sampai dia balik. Ya. Jadi tempoh berapa lama? Duduk 5 minit, selama minit tu pahala tak putus-putus. Nabi kata fi khirfatil jannah. Selagi mana dia duduk dengan orang yang sakit tu, selagi itulah dia seolah-olah memetik pahala-pahala daripada syurga sampai dia balik. Sampai balik stop. Tapi jangan pula dah tahu ini fadilatnya, makin lama kita duduk dengan pesakit lagi lama kita duduk. Jangan, kesian member tu.
3 jam tak boleh balik pasal apa? Baliklah. Nak pahala lebih ni. Kesian member tu dah nak tidur, nak makan ubat, nak relax, dia pergi duduk lagi. Baliklah, aku nak pahala lagi, tak cukup lah. Ya, sedangkan adab kalau kita menziarah orang sakit, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, insya-Allah. Kita gabungkan 2 sunnah Nabi, ziarah, selagi mana kita ziarah dapat pahala, dan kedua disunatkan supaya tidak berlama-lama sebab takut mengganggu pesakit itu sendiri. Ya, kecuali kalau pesakit tu minta, duduk lagi lepak, aku boring lah, temankan aku, itu lain cerita. Memang ada dia kata, aku duduk di boring lah, duduk sini tak ada apa-apa, kau tolong teman borak, apa cerita ni, seminggu tak datang masjid at-taqwa ni, rindu lah. Ustaz ni cerita pasal apa? Ya, kongsi sikit ceramah tu. Kalau member pun ceramah, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Nabi kata tidak ada seorang muslim pun apabila dia menziarahi seorang muslim yang sakit pada waktu siang, melainkan 70,000 malaikat mendoakannya sehinggalah waktu malam. Katakanlah kawan tu sakit, dia pergi ziarah pukul 10 pagi, dia pergi ziarah, start pergi ziarah ni tuan-tuan, 70,000 malaikat mendoakannya sampai malam. Dia ziarah kejap je pukul 10, balik pukul 10 suku, balik pukul 10.30, tapi dia punya efek ni tuan-tuan, malaikat doa 70,000, bukan 7,000, 70,000 para malaikat berdoakan dia daripada pukul 10 tu sampai maghrib, tak putus-putus didoakan kita. Subhanallah, rahmat, berkat Allah datang, berkat doa malaikat dimakbul. Malaikat ni adalah hamba Allah yang paling taat, tak pernah buat maksiat, doa tak tersangkut. Kita ni doa banyak sangkut pasal apa? Banyak buat dosa, tu doa sangkut banyak ni tuan-tuan. Kita banyak kufur nikmat sebab tu doa kita banyak terhijab. Tapi malaikat ni bukan ahli maksiat, doanya tidak terhijab sampai pada Allah. Itu seorang kalau 70,000. Kemudian Nabi SAW sebut, wa id'ada asyiyatan, tapi kalau bila ziarah pesakit pada waktu malam, illa salla alaihi sab'una alfi malakin. Kalau dia ziarah malam pula, 70,000 para malaikat mendoakannya hatta yusbih, sampai bangun pagi, sampai subuh. Katakanlah dia ziarah orang sakit lepas maghrib, daripada maghrib sampai subuh, dan malaikat tak putus-putus mendoakannya. Wah, fadilat besar tuan-tuan. Dia dapat pahala besar, dapat kedudukan yang mana malaikat mendoakannya. Subhanallah. Dengar orang sakit, pergi ziarah tuan-tuan, yang kita kenal lah. Ya, jangan yang tak kenal kita pergi ziarah pula kan. Kau siapa? Saja nak cari fadilat, lepas tu kata tak ada orang sakit ke, nak ziarah lah, pahala nak banyak. Kan? Jangan kita minta kawan kita sakit. Kalau ada sakit, kita gunakan peluang untuk kita ziarah orang sakit. Ya, saya pun bila baca teringat ada kawan saya kat Shah Alam, tak berapa sihat, kena potong kaki tuan-tuan. Kesian dia. Ya. Kena ziarah juga ni. Dalam hadis yang lain, ya, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin in tibta wa taba mamshaka wa tabawata minal jannati manzila. Nabi kata, sesiapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah, ini fadilat ziarah orang sakit ataupun ziarah kawan dia, ziarah raya ke, ziarah pergi tengok kawan dia dan sebagainya, maka malaikat yang memanggil namanya, sesungguhnya baiklah perjalanan kamu, maksudnya kamu jalan kaki tu, tapak kamu ni dalam keadaan yang baik, menempuh tempat yang baik, iaitu tabawwa'ta minal jannati manzila. Malaikat mendoakan, malaikat mengatakan sesungguhnya engkau telah menempah tempat di dalam syurga. Malaikat doa tu ketika jalan perjalanan tu, perjalanan kita nak pergi ziarah orang, malaikat dah panggil lah, sesungguhnya engkau telah menempah satu rumah di dalam syurga. So orang ziarah sakit ni tuan-tuan, pertama dapat pahala banyak, kedua dia dapat tempat di dalam syurga, dia dah tempah tempat dalam syurga, dan ketiga
70,000 malaikat mendoakannya saat dia menziarahi sampai pagi ataupun sampai malam kalau dia ziarah waktu siang tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan apa puan dirahmati Allah, ini yang kedua. Yang ketiga iaitu jika dia mati mesti dia menghadiri jenazahnya. Ini tuan-tuan apa puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu tuntutan. Kalau kita mampu datang pun juga hukumnya sunat muakkad, dia bukan wajib. Kalau wajib, kalau dengar orang meninggal kita tak pergi ziarah, haram. Tak ada. Ni 4 mazhab mengatakan yang wajib di sini bukan wajib tapi adalah fardu, bukan apa, sunat muakkad ya. Jadi yang fardu ni 4 saja, iaitu mandi, kafan, solat jenazah. Ini fardu kifayah. Mandi kena ada orang mandi kan, kalau tak ada satu kampung dosa. Kedua, kafan. Ketiga, solat pun fardu kifayah. Keempat iaitu mengkebumikan, juga fardu kifayah ya. Lepas tu kita teman jenazah sampai dekat kubur, kita solatkan dia, kita temankan dia sampai kubur, lepas tu kita balik. Itu hukumnya sunat muakkad ya. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, man syahida hatta tudfan falahu qiratani. Dia kata sesiapa yang menghadiri jenazah orang yang meninggal dunia sehinggalah dia disolatkan, dia ziarah jenazah sampai solat, lepas solat dia balik, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan Nabi kata wa man syahidaha hatta yudfan, apabila dia menziarahinya sehinggalah jenazah itu dikebumikan, dia mengiringi jenazah tu sampai ke kubur, maka Nabi kata dia mendapat 2 qirat, mendapat 2 qirat ya. Qila mal qiratani, orang tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan 2 qirat? Nabi kata mathalul jabalaini al-azimaini, iaitu 2 gunung yang besar. 1 qirat ni 1 gunung yang besar tuan-tuan, bapak punya besar pahala. 2 qirat 2 gunung besar. Fadilat. Senang nak jadi pahala ni, senang nak buat pahala, sangat senang, nak tak nak saja ya. Baik, jadi itulah yang disebutkan kata Nabi SAW fadilat. Sekurang-kurangnya kalau kita sibuk pun dapat solat jenazah menjadilah, itu pun jadilah. Sekurang-kurangnya 40 orang. Kalau 40 orang yang solatkan jenazah, dia dapat syafaat. Lagi ramai lagi bagus. Kalau lah tak dapat nak sampai ke kubur pun dapat solat pun jadilah. Ini yang pertama untuk jenazah, yang kedua untuk ahli keluarga. Tunjuk muka tu dah menyenangkan ahli keluarga, betul. Datang juga tengok arwah meninggal, betul, serius. Tak dapat pergi kubur sekalipun, yalah kita tahu terhad, penat kerja dan sebagainya, pejabat dan sebagainya ya. Tapi tunjuk muka saat ketika jenazah tu dimandikan, ketika disolatkan, tuan, serius tuan-tuan, itu sangat menyenangkan ahli keluarga, kurangkan stres mereka. Kalau dia tahu kawan baik bapa dia, arwah bapa dia tak datang, weh, rasa kecil tu kan ya. Baik, seterusnya apabila dia berjumpa, diucapkan salam kepadanya ya. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Jumpa kawan, assalamualaikum, sunat. Kalau jumpa kawan kita tak bagi salam, makruh. Tapi once kita bagi salam, orang yang kena bagi salam tu wajib menjawab salam. Tapi kalau ceramah ustaz dibagi salam, adakah semua wajib menjawab salam? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seorang dah menjawab, sudah mewakili semua sekali. Tapi kalau boleh jawablah semua sekali kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Apabila kamu diberi salam, maka balaslah dengan salam yang lebih baik. Disunatkan jawab salam, orang kata assalamualaikum, disunatkan jawab lebih baik, iaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau radduha, ataupun balasnya setimpal. Dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam, sekurang-kurangnya. Tapi lebih banyak lagi bagus. Dalam riwayat wa barakatuh wa rahmatuh wa maghfiratuh. Ya, lagi bagus ya. Baik, apakah hukum kalau orang bukan Islam bagi salam?
Kita jalan tiba-tiba ada apek Buddha, dia kata Buddhis, Assalamualaikum Ustaz. Apa jawab? Diharuskan jawab, juga disunatkan jawab, tuan-tuan. Ya, habis tak kita doakan kesejahteraan, sebab dia bagi salam ni doa kesejahteraan. Boleh ke? Boleh. Dia nak doa tu, iyalah. Tapi kita balas balik Waalaikumsalam, bermakna kita mendoakan kesejahteraan padanya. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana kalau kita doakan supaya dia mendapat hidayah, kita disunatkan mendoa supaya orang bukan Islam dapat hidayah. Itu sunat. Dan ulama fiqh mengatakan diharuskan mendoakan orang bukan Islam supaya mendapat kesejahteraan. Saya doakan apik sihat, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, yang disebut dalam Al-Quran, mendoakan pengampunan ataupun syurga ataupun nikmat di akhirat untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia. Contoh, mendiang dia meninggal dunia, oh, ya Allah rahmatilah dia, itu tak boleh. Ampunilah dosa dia, sebab orang kafir tidak diampunkan dosanya. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Taubah, boleh tunjuklah jelas. Allah pernah minta doa pengampunan untuk ahli keluarganya yang bukan Islam. Allah kata, kamu mohon pengampunan atau tidak sama saja. Ya Allah Subhanahu in tastaghfira lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Nabi kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau kau memohon ampun kepada mereka 70 kali sekalipun, Allah tidak akan mengampunnya. So, selagi mana orang kafir masih hidup, kita boleh doakan kesejahteraannya, kita boleh doakan hidayah untuknya, kita boleh doakan dia kaya pun boleh, tak ada masalah. Batu ulama kata boleh kita jawab salam orang bukan Islam, sebab jawab salam pada orang Islam tu adalah doa kesejahteraan. Apakah hukum mendoakan kesejahteraan pada orang kafir? Hukumnya adalah harus, tak ada masalah. Yang tak boleh, kalau dia dah meninggal dunia, kita doakan pengampunan. Sebab itu, ya, Datuk Mufti kata, mana-mana mufti pun satu dunia pun kata tak boleh kita doakan ataupun ucap RIP, rest in peace, kepada orang bukan Islam. Kan orang bukan Islam dah meninggal dunia, kita kata RIP, rest in peace, tak boleh. Sebab orang bukan Islam tempatnya bukan di syurga, dia tak akan dapat peace dekat akhirat tu, takkan ada. Tak boleh. Ya, hati-hati dalam hal ni. Ya, ataupun kita datang, boleh datang, kita ziarah ahli keluarga kawan kita, bukan keluarga kita, keluarga ahli keluarga kita, contohnya katakanlah dia mualaf, ada kematian sanak, boleh datang, tak ada masalah. Ya, ataupun kawan baik yang sejabat, dia bukan Islam, bapak dia mati ke keluarga dia mati, boleh kita datang tengok, untuk kita hiburkan hati dia, bukan untuk mendoakan si mati, tidak. Datang untuk majlis kematian sahabat kita yang kehilangan keluarga dia, untuk tenangkan hati dia, untuk hibur hati, itu tak apa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Tapi kalau kita datang nak doakan dia masuk syurga, itu sia-sia, itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang seterusnya, jika dia minta nasihat, mesti menasihatinya. Kalau dia minta nasihat, kita nasihatkanlah, minta pandangan, itu hak dia. Tolong bagi aku nasihat, aku ni ada masalah lah, engkau ni nyibuk lah, selesaikan sendirilah. Ini jangan, ini tidak berakhlak, ini hak dia yang perlu kita laksanakan. Ya. Yang seterusnya, jika dia bersin, hendaklah dia mendoakannya. Ini dia. Nabi kata dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, idza atasa, ya, innallaha yuhibbul atasa, sesungguhnya Allah sukakan bersin. Kenapa Allah suka bersin? Bersin ni, yalah, ulama menyatakan bersin ni, kita bersin, dia buang bakteria. Bersin ni kenapa? Dia menyegarkan badan. Bila kita bersin, mengantuk pun hilang. Itu dia. Jadi kita nak beribadah, bersin, jadi segar. Satu lagi, bila kita bersin ni, dia buang bakteria, dia menyihatkan badan. Tapi sekali dua lah. Tapi kalau bersin 3 kali 4 kali, itu semua tu jumpa doktor tu, ambil ubat, kan? Sekali-kali bersin tu menunjukkan kesihatan. Dia buang bakteria dalam hidung kita ni, tuan-tuan. Berkumpulnya bakteria ni, bersin, dibuang. Dia mengurangkan risiko sakit. Sebab itu Allah sukakan, bila Allah sayang pada hamba-Nya, Allah bagi bersin supaya dia lebih sihat, tuan-tuan. Ya.
Jadi wa yakrahu tatha'uba, dan Allah tak suka menguap. Menguap ni daripada syaitan. Dalam hadis kata Imam Ibn Hajar, Nabi tak pernah menguap. Menguap ni pengaruh syaitan. Sebab itu Nabi kata bila menguap tutup mulut. Idza tathaba ahadukum falyaghdhib bi yadihi. Kata siapa menguap, tutup dengan mulutnya. Jangan biar terbuka. Fa inna syaitana yadkhul, sebab syaitan masuk dalam mulut kita. Dalam riwayat kata Imam Ibn Hajar, Nabi tak pernah menguap. Tak ada riwayat pun yang menunjukkan Nabi pernah menguap. Ini mukjizat Nabi lah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menguap. Ya, sebab setan banyak dekat kita ni tuan-tuan. Saya, tuan-tuan ada lah. Ya. Baik. Kemudian Nabi kata, fa iza atasa ahadukum fahamidallah. Apabila seseorang itu bersin, hendaklah dia memuji Allah, alhamdulillah. Kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu ay yushammitahu. Dan hak bagi setiap muslim apabila dia mendengar saudaranya bersin, maka dia mendoakan rahmat untuknya. Dengar kawan bersin, dia pun sebut alhamdulillah, kita pun balas balik yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hukumnya sunat. Dan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila seseorang itu bersin, hendaklah dia menyebut alhamdulillah. Falyaqul lahu akhuhu li sahibihi yarhamukallah. Maka kawan dia yang berdekatan dengannya bila dengar saudaranya bersin, maka hendaklah dia menyebut yarhamukallah. Ya. Baik, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apabila kawan dah kata yarhamukallah, yang bersin balas balik yahdikumullah wa yuslih balak. Semoga Allah yahdikallah wa yuslih balak, ataupun yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperelokkan urusan kamu. Kan cantik. So alhamdulillah dibalas balik yarhamukallah, kita pun yahdikallah wa yuslih balak. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat dalam kitab hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab Mufrad. Inilah 7 hak yang sunat muakkad untuk kita tunaikan dasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah insya-Allah. Pada sesi yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-21, ke perbincangan yang lain insya-Allah. InsyaAllah kita target mudah-mudahan kita panjang umur dan murah rezeki dapat kita khatam kitab hadis 40 Fardu Ain ini. InsyaAllah kita akan ijazahkan nanti insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza illa ghafarta wal hamma illa farajta wal marida illa syafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.